Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya hormati teman bicara saya pada petang ini, orang muda, Saudara Faiz, seterusnya kepada para pendengar Radio Aikim yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita terus diizinkannya berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis ilmu ini akan memberi apa yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tu ada 3 tandanya, Faiz. Pertama, apabila kita dapat ilmu tu, kita dapat mentelaah ilmu, kita mendengar ilmu. Yang pertama, dia dapat menyuluh kekurangan dan keaiban diri kita sendiri. Jadi makin kita belajar, terserlah kelemahan kita, keaiban kita, dan makin terasa keagungan dan kebesaran Allah. Itu yang pertama. Kalau kita dapat ilmu yang macam itu tanda ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, apabila kita dapat menyuburkan rasa cinta kita kepada hari akhirat. Kita rasa cinta betul pada hari akhirat dan kita memanfaatkan hidup di dunia ini untuk kita mendapat kebahagiaan di hari akhirat. Itu petanda ilmu yang bermanfaat. Cinta kita kepada hari akhirat akan disuburkannya. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang akan mendorong kita untuk menambah amal kita, bakti kita kepada Allah dan khidmat kita kepada masyarakat, iaitu manusia. Jadi kita bertambah gigihlah dalam bekerja, dalam beramal, dalam beribadah, insya-Allah. Jadi ketiga-tiga ilmu inilah yang kalau kita dapat, barulah yang dikata Allahumma zidna ilman nafi'ah. Kita dapat ilmu yang bermanfaat. Baik. Sambungan daripada minggu lalu, kita dah melihat bagaimana pentingnya adanya tasawur ataupun pandangan hidup ini. Orang kata world view tentang kehidupan. Kerana apa? Betapa pentingnya kita mempunyai pandangan hidup yang tepat, kerana itulah yang akan menentukan apa yang kita akan dapat dalam hidup yang singkat ini. Jadi itu yang selalu dikatakan, apa yang kita dapat bergantung kepada apa yang kita lihat. What you get is what you see. Apa yang kita dapat lihat, itulah yang kita akan dapat. Jadi hidup yang penuh dengan ujian, hidup yang singkat ini berbanding dengan hari akhirat yang infinity, yang tidak ada kesudahan. Tentulah kita hendak dalam masa yang singkat ini kita dapat manfaat yang paling banyak, kita dapat berpegang kepada kebenaran, kita dapat suatu yang baik. Tetapi tidak mungkin kalau kita tidak terlebih dahulu membetulkan pandangan kita tentang hidup ini. Baik, kalau ditanyakan pandangan hidup mana yang paling tepat, jadi bagai-bagai manusia kalau kita tanya, bagai-bagai pandangan, Faiz. Kalau kita tanyakan orang ni macam ni, orang tu macam tu, pelbagai pandangan, selaru dan keliru kita dibuatnya. Tetapi kita kena tahu bahawa tidak ada seorang pun manusia yang minta dihidupkan. Saya teringat lagu dulu, tidak ku pinta lahir ke dunia. Tidak ada orang yang isi borang untuk datang ke dunia ini. Kita dihidupkan. Justru kita tidak akan tahu apa tentang hidup ini kecuali kita merujuk kepada pencipta hidup, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diciptakan, Allah yang mencipta. Oleh itu, pandangan hidup yang paling tepat ialah pandangan yang melihat menerusi pandangan penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita katakan. Sebab itu marilah kita jadikan diri kita cuba melihat segala-galanya menerusi pandangan pencipta hidup, iaitu Allah. Ini yang dikatakan tauhidic mindset. Pemikiran berasaskan tauhid ataupun keimanan. Ini yang dikatakan tasawur Islam. Ini yang kita katakan dalam pada minggu-minggu yang lepas, yang dikatakan celik mata hati. Apabila kita melihat dengan bukan mata yang di kepala, bukan akal, bukan nafsu, kita melihat dengan mata yang ada di dalam dada kita, iaitu dikata mata hati. Kalau dalam istilah tasawuf dia kata basirah, mata hati. Jadi untuk mendapat manfaat dan selamat di dunia ini, Faiz, dengan para pendengar di luar sana, kita mesti melihat segala-galanya dalam kehidupan ini menerusi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau melihat ekonomi, untuk selamat ekonomi, lihat menerusi pandangan pencipta hidup. Kalau lihat politik, begitu juga. Begitu melihat budaya, begitu juga pendidikan. Apa saja, kita tidak mendahului pandangan kita yang terbatas, tetapi kita akan mengutamakan yang pertama sekali ialah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat ataupun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah terangkan, tunjukkan, hidayahkan untuk kita melihatnya. Jadi
untuk itu kita mesti membetulkan mindset kita. Setiap hari ini, daripada perkara-perkara sekecil-kecilnya Faiz ya, sampailah perkara yang sebesar-besarnya, kita kena lihat dengan pandangan yang dikata pandangan mata hati, ataupun dikata pandangan pencipta hidup tadi ya. Untuk itu bagaimana caranya? Kalau tanya bagaimana kita nak betulkan pandangan kita, yang pertama kita perlu tahu bagaimana pandangan hidup ni terbentuk. Bagaimana pandangan hidup kita terbentuk? Sekarang Faiz ada pandangan, saya ada pandangan, seluruh orang ada pandangan hidup tentang perkara. Satu peristiwa sama tetapi dilihat oleh secara orang yang berbeza tafsiran ya. Tetapi sekarang kita nak ambil tafsiran yang tepat, benar dan betul ya. Pertama kita kena tahu bagaimana pandangan hidup itu terbentuk. Satu. Yang kedua kita kena tahu bagaimana pula pandangan hidup itu mempengaruhi tingkah laku kita. Ya. Bagaimana dia mempengaruhi tingkah laku kita ya? Berbeza tu ya. Baik. Kalau kita lihat semuanya, kalau kita lihat bermula daripada dalam. Pandangan hidup tu bermula daripada dalam. Apa yang diistilahkan kalau dalam kata bermula daripada dalam keluar, inside out. Bukan dari luar ke dalam ya. Jadi apa yang berlaku di dalam kita, what happen in you, apa yang berlaku di dalam kita is more important, lebih penting daripada what happened to you, apa yang berlaku kepada kita. Jadi mungkin satu accident yang berlaku kepada kita, tapi itu kurang penting berbanding apa yang berlaku di dalam diri kita ya. Mungkin ada orang bagi hadiah kita pada hari ini, itu yang baik, tetapi yang lebih penting ialah apa yang berlaku di dalam diri kita. Jadi kalau kita lihat bagaimana pandangan hidup ni terbentuk ya Faiz ya, dia bermula daripada sistem keyakinan. Dalam istilah psikologi ni dia kata belief system kita, sistem keyakinan kita. Kalau dalam Islam mudah saja, ini ditentukan oleh iman kita. Sistem keyakinan, belief system kita ialah keimanan, keyakinan kita kepada rukun iman yang 6. Keyakinan ini akan membentuk pandangan hidup kita. Dia akan membentuk cara kita memandang. Orang beriman dengan orang yang kurang iman atau orang yang tidak beriman langsung, berbeza pandangan hidupnya. Pandangan hidup ni yang dikatakan tasawur ni akan membentuk sistem nilai kita. Sistem nilai. Kita ada suatu yang, nilai itu ada suatu yang what is good, what is true, what is right. Apa yang benar, apa yang betul dan apa yang baik. Itu tafsiran kita. Sistem nilai kita dibentuk oleh pandangan hidup kita tadi. Dan pandangan hidup kita ditentukan oleh sistem keyakinan kita. Dan akhirnya sistem nilai-nilai akan bentuk sikap kita, dan sikap inilah yang akan melahirkan kelakuan kita. Jadi kelakuan tu yang paling akhir sekali. Tetapi yang ada di bawah tu yang membentuk, yang akar tu ya. Asas dia. Kalau kita nak umpamakan begini, macam iceberg iceberg bongkar ais yang kalau kita tengok filem Titanic tu yang melanggar itulah ya. Jadi yang 5% yang kelihatan di permukaan itu tingkah laku. Yang orang kata observable dan measurable, yang boleh dilihat dan boleh disukai, yang nampak. Tetapi di dalam tu 95% ialah tadi apa? Sistem keyakinan dia, kemudian pandangan hidup dan sistem nilai serta sikap. Okey, kita bermula daripada sistem keyakinan dulu ya Pak Is ya. Kita seorang Islam, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dan menjadikan segala-galanya, dan Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Zatnya, namanya dan af'alnya, perbuatannya. Itu kita tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu apa yang baik untuk kita berbanding diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu apa yang mudaratkan kita berbanding diri kita sendiri. Itu keyakinan kita. Dan keyakinan kita percaya adanya hari akhirat. Sense of the end. Hidup ini sementara dan adanya hari akhirat. Ya. Yang kedua, dalam sistem keyakinan kita tahu bahawa kita adalah hamba Allah yang begitu lemah, daif, yang memerlukan Allah. Tetapi ada misinya, ada tujuannya. Dilahirkan dunia adalah untuk mengikut, pertama tugas sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifah di muka bumi. Kita tahu. Kita bukan saja-saja, bukan biasa-biasa datang. Kita ada mission. Bukan mission impossible, tapi mission yang memang kita kena accomplish. Yang kita kena selesaikan. Kemudian dunia ini, kita nampak bagaimana dunia ini adalah ladang akhirat yang di sinilah kita diuji. Kita diuji. Di dunia, kita diuji. Bukan untuk didera, tapi untuk diuji. Dan ganjarannya, kita yakin ada di akhirat. Iaitu syurga dan neraka. Ini keyakinan kita. Keyakinan kita akan membentuk yang dikatakan tadi, pandangan hidup kita, Faiz ya. Jadi apabila kita lihat sekarang dah berbeza. Bila kita lihat dunia ni, dunia ini bukan ana yang punya. Bukan kita punya, Allah punya ya. Kita dah lihat dah. Bahawa apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala yang atur, itulah yang paling baik, Faiz ya.
saya sebelum kita berinteraksi dengan para pendengar, saya nak buat contoh katalah seorang anak kita atau Faiz ni tak ada anak adik lah ya, dapat RM5, dia jumpa duit RM5 di tepi jalan. Kemudian dia bawa pada kita ayahnya, ayah, boleh tak saya gunakan duit RM5 ni? Kalau sebagai ayah yang misali, kita akan bagi tahu, you tak boleh guna, awak tak boleh guna duit RM5. Kalau anak kita memberi alasan, saya jumpa. Oh, walaupun kau jumpa, tetapi bukan milik kamu tak boleh guna. Ya, gitu kita bagi jawab. Okey, begitu juga manusia yang lahir ke dunia ni, datang ke dunia, langit, bumi, lautan, sungai, ngarai, semua dah ada. Ya, dia terjumpa, bukan milik dia. Betul. Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Al-Quran, lillahi mulkus samawati wal ardh. Ya, semua di langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Jadi oleh kerana langit dan bumi ini kepunyaan Allah, kita tak boleh mengatur sesuka hati, seperti mana budak tadi tak boleh menggunakan duit RM5 kerana dia bukan pemilik. Dia hanya terjumpa dan itu adalah amanah bagi dia. Begitu juga manusia ya. Dia lihat, ini dia kata pandangan hidup kita ya. Kalau kita lihat apa-apa saja kita nak atur, tak boleh kita nak buat suka-suka hati. Ini Allah yang punya sistem hidup ini. Jadi itulah yang boleh kita sebagaikan mukadimah ya. Kalau kita ada respon, kita respon kepada pendengar. Kalau tidak ada, kita boleh lanjutkan Pak Is. Okey, insyaAllah seketika nanti mungkin saya boleh ambil pemanggil pada anda yang ingin berinteraksi bersama dengan Ustaz Fahrul mengenai topik kita hari ini, melihat hidup menerusi pandangan penciptanya. Telah dihuraikan secara terperinci macam mana kita melihat kehidupan, bukan dari sudut pandangan kita, tapi dari sudut pandangan penciptanya. Dan kita ada pemanggil waktu ini. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nur Halim daripada Teluk Muli Megarang sini. Ya, Tuan Haji Nur Halim ya. Pertama, saya ada kemiskinan, cuma tidak agak bertepatan dengan tajuk yang dibagi. Hanya saja perkara ini dah banyak kali Ustaz Fahrul ulang, iaitu tentang bagaimana Ustaz Fahrul ada menyebut biar kita banyak persatuan asal ahli satu kesatuan, biar kita banyak jalan tetapi biar kita satu matlamat, satu perjuangan. Kemudian Ustaz yang berbagi, Ustaz dia pernah menceritakan bahawa Nabi Allah Yusuf AS, saya terputus. Tak apa. Mungkin harap dapat Tuan Haji Nur Halim boleh hubungi kami lagi. Okey, kita terus memanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Syahrul daripada Kampung Pandan Dalam. Syahrul dari Kampung Pandan ya. Silakan. Ada dua soalan Ustaz. Ya. Silakan. Soalan pertama, pandangan manusia bila berlaku kematian, pada pandangan manusia kita akan cakap, dia meninggal kerana kemalangan, kerana itu, kerana ini. Tapi pada pandangan Allah, dia meninggal disebabkan ajal dia sampai, waktu gilirannya dah tiba kan. Tapi macam mana kita nak educate masyarakat supaya kita menerima kematian dengan redha, supaya hari ini masyarakat bila berlaku kematian, dia blame. Dia kata, kalaulah dia ni tak pergi Somalia, kalaulah dia tak pergi, kalau kan. Itu soalan pertama. Soalan kedua, macam mana Nabi mendidik sahabat melalui proses yang saya tahu, mungkin Ustaz boleh kupaskan melalui mujahadah, tarbiyah dan tazkiyah lah, membentuk peribadi sahabat yang unggul. Tapi kita hari ini walaupun student belajar di sekolah agama, tapi masih wujud unsur-unsur bully, ragging, dan sampai satu tahap ada yang berlaku kes bunuh di kalangan pelajar agama. So apa di mana silap dan solusinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Syahrul dari Kampung Pandan. Okey, kalau boleh kita ambil pemanggil lagi waktu ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nur Halim tadi, saya terputus. Ya, terima kasih. Ustaz Fahrul ni sambung sekali. Silakan Tuan Haji. Makna kita ni biar banyak kesatuan asal banyak persatuan asal ada satu kesatuan. Ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memberitahu bahawa orang Nasrani dia akan pecah pada 71 golongan. Jadi amat benarlah dengan Kristian Ortodoknya, dengan Protestan, dengan Katoliknya. Sehingga kan antara Katolik dengan Protestan telah bertengkar antara mereka untuk menetapkan tarikh kelahiran Maryam. Sehingga mengambil masa 300 tahun. Hanya saya sekarang ni muskil. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi tahu bahawa kita ni berpecah kepada 73 golongan. Jadi bagaimana ya kalau kita nak satu jalan, nak satu perjuangan, satu matlamat, satu kesatuan,
Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah nyata-nyata dah bagi tahu kita akan berpecah pada 73 golongan. Ya, ya. Jadi minta sikit sebanyak Ustaz, insya-Allah untuk dapat huraikan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Itu dia, kalau boleh Ustaz menjawab soalan daripada Syahrul dari Kampung Pandan tadi yang bertanyakan perkara kalau ni. Ya. Pertamanya, apabila kita berlaku kematian ataupun sakit, ini perkara-perkara yang kita tidak ingini, ya. Yang kita tidak jangkakan tetapi berlaku, ya. Pertama tadi kita betulkan mindset kita, ya. Kita hamba. Betul. Bila kita hamba, kita bukan tuan. Lebih-lebih lagi kita bukan Tuhan. Ya. Bila kita hamba, kita layak diuji. Jadi yang kadang-kadang ni kita tak terasa diri kita hamba. Jadi apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita memberontak. Bila kita memberontak, itu artinya gugur sifat-sifat kehambaan kita. Ya, kita tak layak langsung untuk mempersoalkan apa sebagainya. Tetapi apa yang kita layak ialah kita mencari apakah hikmah di sebalik ujian itu. Ya. Bila berlaku misal kata kematian, aksiden ke, ataupun yang berlaku sakit dan sebagainya, kita tak mahu ni Syahrul, Faiz, ya. Kalau kita tengok, kita akan kata apa? Kita akan kata innalillah wa inna ilaihi rajiun. Istirja namanya, ya, dalam kaedah Islam. Istirja ni ucapan innalillah, kami ini milik Allah. Dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Jadi apa maksudnya kami ini milik Allah? Kami ini hanya hamba Allah. Jadi bila terima ujian tu, awal-awal lagi kita dah kata kita ni hamba Allah. Yang mana hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini ada tadbir, tetapi pada Allah ada qada dan kadarnya, iaitu takdir Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala membuat sesuatu ataupun mentakdirkan sesuatu pada kita, semuanya baik belaka. Walaupun kadang-kadang kelihatan pahit, pedih dan sebagainya. Contoh, ya, kadang-kadang kalau kita tengok, ya, kalau kita tak tahu ni, kadang-kadang bila kita tak ada ilmu pun, bukan saja Allah, sesama manusia pun kita akan rasa marah. Contohnya anak, bila dia dah dekat exam, ya, kita suruh dia belajar. Kalau dia main, kita pukul. Kalau dia itu, kita marah dia. Sebab kenapa? Ilmu dia yang terbatas, dia tak dapat mengukur apa pengetahuan ibu bapa dia yang luas. Itu satu, ya. Jadi kenapa ayah marah ni? Kenapa dia belum nampak, anak ni belum nampak kesusahan, tapi ibu bapa dah nampak apa yang berlaku kalau dia terus lalai, leka. Begitu juga Faiz, ya. Kalau kita pergi kepada doktor, doktor bagi ubat kebanyakannya semua pahit, tak ada yang manis, tak ada yang sedap, ya. Jadi kita kena menelan kepahitan ubat. Bukan itu saja, kemudian doktor kata you tak boleh makan ni, you tak boleh makan ni, you tak boleh makan ni, semua pantang yang ada semua yang sedap-sedap yang pantang ni, Jadi kita kata kenapa? Tapi apabila doktor tadi menerangkan, oh yang ini walaupun sedap kejap je, tapi awak akan lebih sakit sebab dalamnya ada kolesterol, dalam ni ada keracunan dan sebagainya, ada perkara-perkara yang boleh memudaratkan kamu. Jadi kita menerimanya walaupun dalam keadaan yang pedih, ya, kita terima. Kita menahan kepahitan ubat untuk kita dapat sihat, misal kata, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya lagi maha luas. Ya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala datangkan contohnya orang yang kita sayang, contoh tiba-tiba berlaku, ya. Kerana apa? Oh, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menariknya untuk menggantikan dengan yang lebih baik untuk kita. Satu, mungkin misal kata kita terlalu bergantung kepadanya, dan dengan tidak adanya dia, kita belajar berdikari dan sebagainya. Okey, ini perkara-perkara yang kita tidak nampak dalam kehidupan kita. Sebab itu bila berlaku saja, kita kata innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu patut ada pada diri kita, ya. Ini yang paling penting, supaya kita tidak mendongkol, ya. Allah lebih tahu, ya. Contohnya kadang-kadang kalau kita tengok, saya buat contoh ni selalu, kalau kita nampak pakaian yang kotor, pakaian yang kotor tu macam kalau dia punya kekotoran terlalu banyak, kadang-kadang kita rendam dengan panas lagi, kemudian kita bagi klorok, kita bagi macam-macam, lepas tu masuk dalam mesin basuh, dia dua tiga kali pusing dan sebagainya. Kalaulah kain tu boleh menjerit, dia pun akan menjerit sakit, tetapi apa hasilnya? Kain tu bersih. Ya. Begitu juga bila Allah datangkan ujian pada kita. Jangan kita katakan kalau aku tak pergi ni tak jadi. Sebab segalanya mengikut aturan. Ya. Segalanya mengikut yang dikata sebab musabab. Ya. Wa ja'alna
likulli syai'in sababa. Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara tu Allah jadikan mesti ada sebab-sebabnya. Jadi sebab yang berlaku ni jangan kita tengok, tetapi itu semua aturan Allah. Kalau kita katalah contoh, okey, kerana kita takut nak berlaku ini, kita tak keluar rumah. Kita takut macam ni, kita tak buat ni. Dalam rumah pun akan terjadi. Betul. Berapa ramai orang yang mati di dalam rumah, jatuh di dalam bilik air. Dibandingkan dengan di jalan raya misal kata contoh. Ada macam-macam orang terjadi. Jadi untuk kita tenang menghadapi hidup ini, Faiz, sentiasa kita berserah kepada Allah setelah berusaha. Bukan artinya kalau nak jadi juga, kemudian kita pun tempuh. Kalau api pun kita pergi, tak boleh, sebab Allah dah letakkan sunnah, api itu membangkar, betul, air itu melemaskan. Jadi kalau sengaja, kalau kita tak pandai berenang, kita terjun, kita kata itu bukan itu. Yang itu kita kena patuhi peraturan. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan sesuatu, terimalah kita sebagai hamba, kerana di sebaliknya yang tersirat itu ada kebaikan yang kita tak nampak. Pertama, bila ada musibah, yang pertama Allah nak hapuskan dosa kita. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala pada kita. Yang ketiga, mungkin Allah nak tingkatkan derajat kepada kita. Dan yang keempat, mungkin musibah itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita. Sebab mafhum hadis banyak bila Allah sayang, Allah uji seseorang itu. Betul. Jadi inilah yang kita nak, yang kata tauhidik mindset ataupun pandangan di sudut pencipta hidup tadi apabila kita menerima ujian tadi. Okey, tentang Haji Nur Halim, tentang firqah yang menyebabkan perpecahan. Yang dia kata orang Nasrani 71 apa ni, kita orang Islam 73, satu je yang selamat, yang lain terjun neraka. Kita kena faham, walaupun saya tidak ada ta'arif dalam hadis ini, boleh ditanyakan kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama yang lebih arif nanti, setakat apa yang saya belajar, apa yang saya baca, apa saya bincang dengan sahabat-sahabat, perpecahan ini adalah perpecahan akidah, yang dikata Jabariyah, Qadariyah, yang dikatakan orang yang dah sesat dan sebagainya, itu perpecahan di bidang akidah. Yang dikatakan banyak persatuan, asal satu kesatuan, banyak jalan, asalkan ada satu tujuan, itu bukan akidah. Kalau perpecahan akidah memang tak dibenarkan langsung. Islam tidak membenarkan langsung. Itu yang dikata bila terpecah je akidah, terus terjun ke neraka. Yang itu dia katakan terus tertolak, bukan lagi Islam. Tetapi perpecahan ni dalam yang satu yang selamat tu ada perpecahan juga. Tetapi perpecahan yang dibenarkan, iaitu perpecahan di segi apa? Bukan akidah, tetapi mungkin fiqh. Di segi tata cara beribadah. Sebab tu ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab yang 4 itu. Perpecahan itu bukan soal akidah, tetapi adalah soal fiqh, soal mengamalkan ajaran Islam di sudut-sudut yang tentu, kerana perbezaan mentafsir hadis ataupun menilai perawi hadis dan sebagainya. Yang itu dibenarkan. Kemudian perpecahan di bidang apa lagi? Perpecahan di segi kaedah untuk menegakkan Islam. Ini yang banyak sekarang ni. Ada kumpulan jemaah tabligh, bisa kata ada ABIM, ada gerakan Islam ni. Di merata dunia pun ada pelbagai. Ini perpecahan dari segi kaedah, cara. Ini yang saya katakan. Perpecahan ini boleh, tetapi asalkan satu tujuan matlamat itu. Banyak alat tetapi satu matlamat. Banyak jalan tetapi satu tujuan. Betul. Banyak persatuan tapi satu kesatuan. Yang ini tak boleh tak boleh dihapuskan. Kerana ini realiti manusia mesti berbeza cara menilai sesuatu. Tauhidik mindset, betul, pandangannya berasaskan Islam, tasawur Islam, tapi kaedahnya berbeza. Dan ini Faiz akan memberi apa? Akan memberi rahmat kepada kita. Kerana apabila ada pelbagai cara tadi, jadi orang ini ada kelebihan tetapi ada kekurangan di sini. Kumpulan ini ada kelebihan tetapi ada kekurangan sini. Betul. Jadi apabila saling berjuang dengan ikhlas, insya-Allah saling melengkapkan antara satu sama lain. Ini penting Itu yang saya katakan tadi. Tak mungkin kita boleh satukan yang ini. Sebab ini hanya perpecahan di sudut apa? Kaedah memperjuangkan Islam, cara berfikir untuk menegakkan Islam. Tapi kalaulah perpecahan itu sudah melibatkan akidah, itu kita tak boleh tolerate. Itu awal lagi kita memang itu bukan yang dikatakan kena banyak kesatuan asalkan satu kesatuan. Itu bukan maksud saya. Betul.
Okey, dan Ustaz daripada Adha M. Esa daripada Facebook ikim.fm katanya bagaimana kita ingin membentuk sikap keyakinan diri yang Ustaz sebutkan tadi, pandangan, nilai dan seterusnya, sikap yang sentiasa utuh dan waspada mengambil kira hakikat manusia ni yang selalu lupa dan lemah dengan godaan ni. Macam mana kita membina persepsi, pandangan, nilai dan seterusnya sikap kita ni? Ya. Ini ada kaitan dengan soalan Cik Syahrul tadi daripada Kampung Padan, iaitu bagaimana Rasulullah SAW apabila Rasulullah mentarbiah sahabat, mendidik sahabat, bukan sahaja memberi ilmu, tetapi ada proses-proses, iaitu mentarbiah, mendidik. Yang kedua, bila telah dididik, setiap orang pula menjalankan satu proses apa yang dikatakan mujahadah, struggle untuk melawan hawa nafsu di dalam diri kita. Yang ini kena ditempuh. Tak boleh kita jadi baik dengan hanya mendengar. Tak boleh. Sebab nafsu ada di dalam diri kita ini mesti diperangi. Dan kita tak boleh ajak orang lain memerangi hawa nafsu kita sendiri. Betul. Kita sendiri kena lawan hawa nafsu itu. Yang ketiga, kita mesti selalu melakukan tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa dengan apa? Taubat. Kita bersihkan jiwa kita dengan taubat, kita bersihkan jiwa kita dengan memberi kemaafan, kita menghulurkan sedekah dan sebagainya. Ini adalah satu proses yang berterusan. Kalau kita lihat, ini satu perjuangan yang panjang, dan kadang-kadang minta maaf, saya katakan bukan memperkecilkan, tetapi sebagai satu singkapan saja, kadang-kadang minta maaf, di sekolah agama hanya ada ta'lim tetapi kurang tarbiyah. Ta'lim ini adalah proses menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu itu agak mudah, Pak Is, agak mudah sebab kita menyampaikan ilmu saja. Tetapi yang sukar adalah apabila kita nak mendidik. Mendidik ini, yang pertama, kita kena bersama. Bersama itu artinya kita kena mengajak, bukan mengajar. Selalu saya tekankan, kalau mengajar ni satu hala, kita mengajar, okey, rukun iman macam ni, kemudian rukun Islam macam ni, solat macam ni, rukunnya, sah batalnya, kita itu sebatas otak kiri saja. Tetapi apabila kita nak mendidik, yang kita kan mengajak tadi, guru hendaklah bersama dengan muridnya. Guru hendaklah bersama-sama dengan muridnya. Kemudian kita duduk sehingga kita kenal watak murid kita. Watak murid tak sama macam watak anak kita juga. Ada orang yang ada kekuatan di sudut ini, ada kelemahan di sudut ini. Ada mereka di sudut dia rajin ringan tulang tetapi malas semayang, saya kata. Orang ni rajin puasa, kata. Jadi guru tu dia melihat watak-watak murid macam ibu bapa melihat watak anak. Dan setiap anak itu ditangani dengan cara yang berbeza. Setiap anak murid itu ditangani oleh cara yang berbeza. Begitulah Rasulullah apabila berdepan dengan para sahabat. Sayyidina Umar yang keras, ini cara didikannya. Sayyidina Ali yang intelektual, ini caranya. Sayyidina Osman yang lemah lembut, ini caranya. Sayyidina Abu Bakar yang setia, yang kasih sayang, ini caranya. Abu Dzar yang begitu vocal, perlu cara macam ni dan sebagainya. Inilah kehebatan Rasulullah. Yang mana percikan daripada kehebatan Rasulullah sebagai murabbi ini patut diwarisi oleh ustaz-ustaz yang mengajar. Tak kira di mana saja. Di pondok ke, ataupun di sekolah agama, hatta di sekolah kebangsaan, di sekolah menengah, di IPT dan sebagainya, pensyarah-pensyarah, mesti berfikir di luar kotak. Mereka bukan hanya pensyarah, tetapi mereka adalah orang yang nak mendidik pelajarnya. Yang bertanggungjawab terhadap pelajarnya. Kalau tidak, kita akan melahirkan graduan-graduan yang umpama pendrive saja. Pendrive saja. Dia tahu sebatang otak kiri, kemudian pindah pada kertas peperiksaan, habis. Kemudian dia hanya melahirkan orang agama, tetapi bukan orang beragama. Ada bezanya, Pak Is. Orang yang agama, dia ada kelulusan, diploma, PhD dalam bidang agama. Gelaran-gelarannya ada, tetapi kadang-kadang tidak beragama. Tidak beragama. Beragama dalam arti kata bukan dia tidak beragama itu etis, tidak. Dia tidak aplikasikan ilmu itu di dalam kehidupannya. Itu yang penting, Sebab itu kita kena lihat soal belajar di sekolah ini dengan apa proses tarbiyahnya, proses mujahadahnya dan tazkiyatun nafsnya. Ini yang dikatakan bagaimana kita nak menitipkan nilai, internalizing core values. Macam mana kita nak buat satu proses penitipan nilai kepada anak-anak kita berasaskan kepada sistem keyakinan dia, iman tadi. Ini yang kata. Baik, kita tengok sistem nilai. Kalau kita tengok sistem nilai, ialah apa yang bernilai dalam hidup kita. Apa yang bernilai, saya kata tadi, tiga tadi. What is good, what is right, what is
true, apa yang benar, apa yang baik dan apa yang betul dalam hidup kita. Ini bukan apa yang kita fikir, tapi apa yang kita rasa. Contoh, semua orang tahu as-salatu khairum minan naum. Maksudnya Faiz, solat itu lebih baik daripada tidur. Semua orang tahu. Tetapi mereka fikir, tetapi mereka tidak rasa. Ya, manusia bertindak bukan atas fikirannya, tetapi apa yang dia rasa di hatinya. Jadi sebab itu ramai orang tak solat subuh juga. Sebab mereka hanya tahu, mereka fikir memang solat lebih baik, tetapi mereka tak rasa. Tak merasa. Rasa ini yang dikatakan sistem nilai. Rasa, ya, bukan apa yang kita tahu. Sebab tu kalau kita lihat dalam ilmu psikologi, ada yang dikatakan espouse value dan yang dikata in-use values. Espouse value ni ilmu nilai yang kita akui. Espouse value yang kita akui. Orang pengotor pun akui bersih itu baik. Dia akui. Tetapi yang menjadi nilai bukan espouse value, tetapi in-use value. Hari-hari yang kita aplikasikan. Ya? Macam contoh rokok. Siapa yang tak tahu rokok ada nikotin banyak. Ya? Kemudian punca ini, penyakit-penyakit ini. Tetapi kita hanya fikir, kita hanya tahu, tetapi kita tak rasa. Sebab tu ada orang juga hisap rokok, walaupun kadang-kadang minta maaf doktor, hisap rokok juga kan, walaupun dia tahu. Sebab bila kita tanya kenapa dia hisap, I feel good. Dia rasa good, dia rasa tenang, senang dan sebagainya. Jadi tertolak apa yang itu. Jadi sistem nilai ini ada kaitan dengan sistem keyakinan dan ada sistem kaitan dengan apa yang dikatakan tadi, apa yang kita yakini dalam hati kita. Ini yang dikatakan iman. Dan inilah yang ditarbiah oleh Rasulullah selama 13 tahun di peringkat Makkiyah, menceritakan tentang surga, tentang neraka, tentang kebesaran Allah, tentang kekerdilan manusia, tentang alam kubur dan sebagainya, supaya manusia itu benar-benar ada yang dikatakan consciousness of the Creator. Rasa Allah tu ada dan feeling of God in you. Dia terasa betul Allah Subhanahu Wa Taala tu ada di dalam dirinya, hatinya, ya, dan sebagainya. Itu terasa. Jadi ini yang dikatakan sistem nilai yang betul, Faiz, ya. Itulah yang kita. Saya dan kepada anda, mungkin kita berada di penghujung segmen Mukmin Profesional hari ini untuk edisi 24 Oktober 2011. Mungkin ada yang terakhir, kata-kata terakhir untuk topik kita pada hari ini, iaitu melihat hidup menerusi pandangan penciptanya. Ya. Akhirnya saya ingin berpesan pada diri saya terutamanya dan untuk para pendengar semuanya, ya, untuk melalui proses yang dikatakan untuk mencelikkan mata hati kita. Kita nak aktifkan mata hati kita. Sekarang kita hanya kadang-kadang melihat sesuatu yang tersurat saja. Mari kita lihat secara tersirat, iaitu melihat hidup dengan pandangan pencipta hidup. Justru pada minggu-minggu yang akan datang, insya-Allah, dengan izin Allah, ya, kita akan mula menceriakan 7 langkah dalam usaha kita untuk mencelikkan mata hati kita. Iaitu pertama, kita menentukan arah hidup kita. Arah hidup. Yang kedua, tujuan hidup. Bila ada arah, ada tuju. Arah tuju, ya. Arah hidup. Lepas tu tujuan hidup. Lepas tu apa? Bila dah ada tujuan, perlu jalan hidup. Ya. Kemudian akhirnya kita tengok mendirikan bekalan dalam hidup. Ya, kita dah ada arah, ada tuju, ada jalan, tetapi tak ada bekalan, macam mana, ya. Kemudian yang ketiga, yang kelima, kita kena tahu apa yang menjadi booster ataupun pendorong kita untuk terus berjalan di jalan yang benar itu. Ya. Kemudian kita akan ceritakan tentang apakah barrier ataupun halangan-halangan dalam perjalanan tu. Kita kena tahu perjalanan kita. Di sini kita akan tempuh ini, kita akan tempuh ini. Bagaimana nak mengatasi ataupun menangani halangan itu. Dan akhirnya kita mesti tahu apa the end ataupun pengakhiran dalam hidup ini. Jadi ada 7 langkah. Bermula daripada arah hidup, tujuan hidup, jalan hidup, bekalan hidup, kemudian penghalang dalam hidup, dan akhirnya ialah yang kita tengok apa yang dikatakan akhir hidup ini. Jadi ketujuh-tujuhnya kalau kita dapat insya-Allah jawab dengan tepat, dengan benar, lalu celiklah mata hati kita, dan akhirnya itulah yang akan membentuk cara kita memandang, dan cara memandang itu akan menentukan perbuatan kita, dan perbuatan kita lah akan menentukan result atau hasil yang kita akan dapat. InsyaAllah itu sahaja